Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini, Tidak Basah Lagi Kasutku tahun 4, Kemahiran menulis, aktiviti kenal pasti kesalahan ejaan tanda baca dan penggunaan imbuhan, standard pembelajaran 3.3.2, buku teks muka surat 117. Baiklah, cikgu akan memberi sedikit penerangan atau pengenalan tentang ejaan. Ejaan ialah sesuatu perkataan yang digunakan, contoh bola. Kesalahan ejaan akan berlaku sekiranya bola dieja B-U-L-A. Salahlah, ini merujuk kepada kesalahan ejaan. Tanda baca. Tanda baca nokta merujuk kepada pengakhiran ayat mesti ada tanda nokta. Tanda koma merujuk kepada ayat itu berhenti sebentar. Tanda tanya untuk ayat tanya. Tanda seru untuk ayat seruan. Tanda sempang atau sengkang merujuk kepada ayat yang menggunakan kata ganda. Nokta bertindih merujuk kepada ayat untuk memberi penerangan, manakala tanda petik atau pengikat kata digunakan untuk ayat cakap ajuk. Biasanya ada dua tanda, iaitu pembuka kata ataupun penutup kata. Penggunaan imbuhan merujuk kepada imbuhan mem, meng, ber, peng, di dan banyak lagi murid. Sila rujuk buku teks muka surat 117. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks masing-masing ya. Sila catat dan boleh betulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita kenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan bagi perenggan 1, 2 dan 3. Kita akan baca bersama-sama ayat satu persatu. Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya? Tanya Puan Zurah. Baiklah, adakah terdapat kesalahan dalam perenggan 1? Sebenarnya, tiada kesalahan. Kita akan teruskan perenggan kedua. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah, namun tidak selesa terpakai. Baiklah, adakah terdapat kesalahan di sini murid-murid? Ya, sebenarnya ada kesalahan. Mari kita lihat. Kesalahan bagi tanda baca, iaitu tanda baca yang sepatutnya berada di sini ialah tanda nokta. Seterusnya, terpakai. Ini merujuk kepada kesalahan apa? Ini merujuk kepada kesalahan imbuhan, iaitu imbuhan ter sepatutnya ditukarkan kepada imbuhan dipakai, ya, bukan terpakai. Seterusnya, saya cadangkan Puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Baiklah, ayat ini juga terdapat kesalahan. Mari kita lihat. Dibeli. Perkataan dibeli merujuk kepada kesalahan apa? Ya, ini ialah kesalahan imbuhan juga. Sepatutnya imbuhan membeli, bukan dibeli. Seterusnya, kita sambung lagi. Kasut tersebut lebih selesa dipakai. Terang juru jual. Terdapat juga kesalahan di sini murid-murid, iaitu perkataan lebih. Lebih merujuk kepada kesalahan apa? Ini merupakan kesalahan ejaan. Sepatutnya dieja L-E-B-I-H, bukannya L-E-B-E-H. Ya, ini ialah kesalahan ejaan. Jadi murid-murid perlu betulkan. Kita teruskan lagi. Memang selesa, encik, tetapi mudah basah apabila mengena air hujan. Balas Puan Zurah. Baiklah, terdapat kesalahan di sini juga, iaitu kesalahan tanda baca.
tanda baca apa yang sepatutnya di sini murid-murid? Sebenarnya, tanda baca petik iaitu pembuka kata. Seterusnya, apabila ada pembuka kata bagi ayat cakap ajuk, mesti ada penutup kata ya. Okey. Ini kesalahan. Seterusnya, mesti ada penutup kata. Seterusnya, terdapat lagi satu kesalahan. Di mana ya murid-murid? Baiklah, perkataan mengkena. Mengkena merujuk kepada kesalahan apa? Ya, kesalahan imbuhan. Sepatutnya terkena, bukan mengkena. Perenggan 4 dan perenggan 5. Jika begitu, saya mengesyorkan Puan membeli penyembur kalis air ini. Baiklah, terdapat kesalahan juga dalam ayat pertama bagi perenggan keempat, iaitu perkataan mengesyorkan. Kesalahan apa yang di sini murid-murid? Ini merujuk kepada kesalahan ejaan. Ejaan yang sebetulnya ialah mengesyorkan. Kita sambung lagi. Penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan, kata jurujual. Terdapat juga kesalahan di sini, iaitu penyembur. Kesalahan apa di sini murid-murid? Ini merujuk kepada kesalahan tanda baca. Kerana selepas noktah, kita mesti mula dengan huruf besar, iaitu penyembur. P mesti ditulis dengan huruf besar. Wah, bagusnya penyembur ini. Terdapat tanda baca yang tertinggal di sini. Tanda apa itu sebenarnya? Ini merujuk kepada tanda seru. Kerana wah, bagusnya penyembur ini merujuk kepada ayat seruan. Bagaimanakah menggunakannya? Terdapat juga tanda baca yang tertinggal di sini. Tanda apakah yang sepatutnya? Ini merujuk kepada tanda tanya. Tanya Zara. Baiklah murid-murid, kita akan lihat perenggan 6 dan juga perenggan yang terakhir, iaitu perenggan 7. Kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemburkannya pada kasut. Adakah terdapat kesalahan dalam ayat ini? Ya, ada kesalahan, iaitu bagi perkataan menyemburkannya. Perkataan menyemburkannya merujuk kepada kesalahan apa? Ini merujuk kepada kesalahan ejaan. Sepatutnya dieja menyemburkannya. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Adakah ini terdapat kesalahan? Betul, ayat ini tiada kesalahan. Kita sambung lagi. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Adakah terdapat kesalahan dalam ayat ini? Ya, terdapat kesalahan, iaitu bagi perkataan 10. Ini merujuk kepada kesalahan ejaan. Sepatutnya dieja 10, bukannya 10. O perlu ditukar ataupun diubah kepada huruf U. Bagi mendapatkan kasut yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Adakah terdapat kesalahan juga di sini? Ya, sebenarnya ada kesalahan, iaitu merujuk kepada kesalahan apa? Kesalahan imbuhan. Sepatutnya imbuhan mendapatkannya, bukannya imbuhan me. Baiklah, kita teruskan lagi. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa. Ada tanda baca yang tertinggal di situ ya. Jelas jurujual. Baiklah, mari kita lihat kesalahan. Ya, ada kesalahan di sini, iaitu memakainya. Memakainya merujuk kepada kesalahan apa? Ini merujuk kepada kesalahan imbuhan. Imbuhan yang sebetulnya ialah memakainya. Baiklah,
Untuk tanda baca pula, apakah tanda baca yang sesuai di sini? Ini merujuk kepada cakap ajuk. Jadi, apabila cakap ajuk, mesti ada tanda penutup kata ataupun tanda petik. Kita sambung lagi. Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah sahaja. Adakah ayat ini ada kesalahan? Ya, sebenarnya tiada kesalahan. Ini merujuk kepada ayat suruhan yang betul. Kita sambung lagi. Saya berharap kasut saya bersih dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Adakah terdapat kesalahan dalam ayat yang terakhir ini? Ya, masih lagi ada kesalahan, iaitu bagi perkataan bersih. Ini merujuk kepada kesalahan ejaan. Sepatutnya ejaan yang betul ialah bersih. H-I-H, bukannya S-I-H. Semoga murid-murid dapat memahami pembelajaran pada hari ini dan diminta untuk menyalin semula perenggan yang terdapat kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan dengan kemas. Sila maklumkan kepada cikgu setelah kamu selesai menyiapkan tugasan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan pada hari ini, jangan lupa untuk tulis hari dan tarikh, tajuk. Baiklah, hanya perenggan pertama sahaja yang kamu tidak perlu salin. Perenggan seterusnya sehinggalah perenggan yang terakhir, kamu perlu salin. Ya, kerana terdapat kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Kamu juga boleh rujuk kembali apa yang telah kita belajar pada hari ini. Baiklah, contoh telah saya berikan. Kamu juga boleh menggunakan warna ataupun garis ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan yang telah kita betulkan tadi. Itu sahaja. Terima kasih.